أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sebelum daripada kita masuk belajar tafsir ni, satu benda nak sebut, iaitu kita sekarang duduk di akhir bulan Zulqa'dah, dan sehari dua hari lagi kita akan masuk dalam bulan Zulhijjah, bulan di mana orang Islam seluruh dunia tanpa mengira bangsa, bahasa dan budaya, semua sekali berhimpun di semulia-mulia tempat di Mekah ini, iaitu ni Baitullah di Mekah ataupun di Padang Arfah, untuk kerja yang kita panggil kerja haji. Dan ibadat haji ini Allah Ta'ala sendiri sebut liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Tujuan asal hajinya ialah supaya semua manusia dapat berhimpun, dapat menengok satu sama lain, mencari perkara-perkara yang bermanfaat pada manusia, baik dari segi akidahnya, dari segi ibadatnya, dari segi sosialnya, dari segi ekonomi dan sebagainya. Yang keduanya, tujuan haji juga yadhkuru ismallah, supaya orang seluruh dunia ini pakat berhimpun setepat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana bulan Zulhijjah ni bulan yang mulia, tempat mana Allah Ta'ala letak haji dalam bulan ni, itu di 10 hari bulan ni, kitanya diminta puasa. Kita panggil puasa sunat. Puasa sunat bulan haji, katalah apa saja pun. Jadi bila masuk satu bulan haji, boleh jadi hari Sabtu ke hari Ahad ni, kita pakat puasa lah. Nak puasa 9 hari berturut-turut, kau start daripada 1 bulan Zulhijjah sampai ke waktu 4, ataupun kita puasa sehari 2 hari mengikut kemampuan kita lah. Yang kedua, yang ketiganya, iaitu siang dengan malam ni dari segi agama sama-lamanya lebih afdal malam. Wal fajri wa layalin ashrin, wal fajri wa layalin ashrin, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Malam 10 ni kata seterusnya malam bulan puasa, start daripada selikur sampai 10 hari bulan raya. Dan kata seterusnya malam 10 ialah malam 1 Zulhijjah sampai ke malam raya. Ni malam belia. Dalam agama kita ni, belia tak belia ni kita tak dapat nak teka sendiri, kecuali kita dengar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang belia, ada tempat belia, ada masa belia. Tempat orang belia ni tak ada orang yang lebih belia lain pada golongan Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada. Ni orang belia, walaupun orang pakat pelekeh sekalipun, duli gila kerana manusia fikir dia sejauh mana sangat. Yang keduanya, tempat belia. Tempat belia ni ialah masjid-masjid, khasnya Baitullah di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al-Aqsa di Palestin yang sedang dianiaya oleh Yahudi dan Amerika sekarang. Itu
semasa beliau sepagi Jumaat begini, pagi-pagi Jumaat begini, start daripada apa nama ni, naik subuh, naik fajar pagi tadi, berhenti jatuh matahari. Tengah-tengah ni ada satu saat Nabi kata hari Jumaat ni ada satu saat tidak ada orang yang sanggup berdoa pada Allah, buat sesuatu pada Allah hari Jumaat gini. Ada saat tertentu yang tidak disebut pada kita kecuali Tuhan mustajab lah. Sama ada kata setengah orang tari naik pagi tadi terlepas dah, dan ada setengahnya ketika orang ramai beri pun berlaku di depan mimbar waktu Tok Khatib naik baca khutbah. Ketika tu belakang duk jaga orang, duk daftar nama orang, siapa dia pergi, siapa dia tak pergi, ni semua sekali tutup payah masing-masing, pakat berdua pergi duduk di mimbar untuk dengar. Dia kata setengahnya waktu mentari nak jatuh petang ni, umur kita kalau panjang dari petang ni, maka petang ni belum pada jatuh mentari maghrib. Saat tu dikira saat yang paling mulia, patut nak doa berapa, patut nak minta berapa, minta lah apa saja pun. Itu amat sebut ketiga perkara apa nama ni, nasabah dengan nak masuk bulan haji, bulan Zulhijjah kita panggil. Baik, itulah dia. Jadi kalau boleh satu bulan Zulhijjah ni pakat puasa lah, puasa sunat. Mudah-mudahan Allah beri pada kita berkat, beri pada kita lega hati dan sebagainya. Baiklah, kalau yang keduanya kita masuk dalam surah kita ni, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mu tengok ke tidak ya Muhammad, mu tahu ke tidak ya Muhammad, bagaimana caranya Allah Ta'ala buat bi ashabil fil, dengan pasukan berkuda, dengan pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah tidak pasukan bergajah ni jadikan tipu belik mereka, perancangan mereka dalam keadaan terus menerus sesat. Wa arsala alaihim taran ababil. Dan bukankah tidak mu tengok bahawa Allah Ta'ala lepas atau kirimkan ke atas mereka itu burung yang begitu ramai yang disebut ababil, burung-burung halus, burung-burung kecil tapi ramai. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini melempar ke atas mereka, mengebum mereka itu menggunakan batu-batu daripada sijil, batu keras yang disebut sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. menyebabkan mereka itu jadi macam rumput yang dimamuh oleh binatang-binatang buas. Sadaqallahul azim. Para hadirin semua, minggu lepas kita sebut dah sikit secara sepintas lalu mengenai dengan kisah ni, waktu kita baca surah Al-Fah, iaitu li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fi rihat asy-syita'i was-sayf. Ayat li'ila fi sebagaimana kita baca hari itu, iaitu tujuan nak pujuk orang Quraisy, nak pujuk dia, nak gaya dia supaya dia terima Islam. Jangan buat khianat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni orangmu, anak buahmu juga, keturunan Quraisy. Quraisy nama bagi seorang nenek bagi Nabi kita Muhammad SAW. Tak salah hambanya nenek yang kelima kita. Quraisy asal maknanya ikayu, ikan ganas dalam laut, dia panggil Quraisy. Orang Arab zaman hari tu dia bukan nama anak dia, cari nama-nama yang sempena menjadi orang takut, orang geram sebagaimana tahu. Begitu juga orang kampung ni sepatutnya takut anak aku ni, kerana anak aku ni aku bubuh nama ikayu. Itu cara memikir orang zaman hari tu. Siapa-siapa sekarang apa ada lagi, tak apalah. Allah Ta'ala bangkit bongkar kebaikan dia pada Quraisy. Apa ni, satu daripadanya kebaikan dia ialah orang ramai, walaupun orang Arab ni terkenal penyamun jahat zaman hari tu, tapi bila sebut kata Quraisy, barang ni barang Quraisy, perniagaan ni perniagaan Quraisy, orang tidak ganggu. Oleh yang demikian Tuhan kata, hei Quraisy, mu kena ingat budi baik aku. Ini sebab tu tak kena banyaklah kalau kamu duk ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad ni orang Quraisy, ya sepatutnya mu jangan ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad ni orang keturunan Quraisy dan orang semua hormat pada Quraisy. Kerana kebaikan masyarakat semua hormat pada Quraisy, maka tak ada pasal kamu buat khianat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga keturunan Quraisy. Itu kita baca minggu lepas. Baiklah, orang ramai tak ganggu Quraisy ni kenapa?
Kerana orang ramai hormat pada Quraisy. Hormat kerana Quraisy ni kenapa? Kerana Quraisy ni masyhur lah. Orang hormat ke dia kerana nama dia ni, image dia jadi baik. Kerana orang semua tahu Quraisy ni penjaga Baitullah. Dan Baitullah satu masa dulu askar gajah mari nak buat khianat pada Kaabah. Tiba-tiba tak jadi nak buat khianat pada Kaabah, mari borong ramai-ramai pakai tahu batu sebutir sekor pakai tahu, mampu habis askar-askar yang begitu sekali gagah perkasa dengan askar bergajah habis, akhirnya mampu habis. Benda ni berlaku tahun Nabi kita beranak. Tahu mana tahun Nabi kita beranak? Tahun tu lah pasukan bergajah ni berlaku. Yang hari tu dia tak ada kalender, tak ada takunya, orang tak pandai buka kalender, orang tak pandai loannya jam pun ada kalender tu. Rumah kita pada kalender. Ini sebab kalender zaman hari tak ada, orang mempergunakan suasana besar yang berlaku untuk dijadikan tarikh. Kalau kita Kelantan zaman hari tu tak ada kalender, kata tahun buah besar, tahun perang Jepun, tahun ribut besar. Ni benda-benda 3 perkara berlaku tahun perang Tok Janggut. Tu tahun berapa orang tak ingat, tapi kalau sebut tahun perang Tok Janggut orang tahu berlaku. Tahun buah besar, tahun buah merah, tahun perang Jepun orang tahu berlaku. Begitu Arab zaman dulu. Nabi Muhammad beranak bila? Beranak tahun gajah. Dia semua orang tahu berlaku. Jadi benda ni benda yang orang Arab tahu, dia tengok dengan mata dia sendiri bagaimana keramatnya Mekah. Hingga siapa askar bergajah mari nak ambil Baitullah nak buat kelikat pun dia pun tak boleh. Gajah besar-besar yang tak ada di negeri Arab, orang ni guna sebagai kereta lebah zaman hari itunya. Ini sebab tu munghi Quraisy, banyak nikmat aku beri padamu. Hingga siapa gajah mari nak ambil Kaabah nak balik ke dia pun tak boleh. Dan puak-puak dia pula bukan sekat tak boleh, askar-askar dia ni aku lepas burung mari, burung kecil-kecil bawa batu sebutir seorang, lepas tu mampu habis dengan gajah-gajah, dengan tuan-tuan, dengan gajah-gajah dia sendiri. Ni benda begini orang panggil emosi. Mempergunakan emosi orang Quraisy supaya menghargai nikmat Tuhan. Dan daripada menghargai nikmat Tuhan itulah mungkin hormat Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad ni tak ada bawa apa lain pada bawa nikmat, bawa rahmat, iaitu agama nikmat, rahmat daripada Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Nikmat besar dari langit kepada manusia ni bukan sekadar turun hujan, bukan sekadar waktu ambil buah kayu gitu gini, bahkan nikmat besar ialah Islam itu sendiri. Kerana Islam inilah boleh mengawal kehidupan manusia. Hak ni halal, hak ni haram, hak ni baik, hak ni tak baik, menyebabkan orang ni berjuru. Walaupun dalam tiap-tiap orang ni ada perang atau molek, juru di dunia, dia berjuru sampai akhirat. Nak cari nikmat lebih pada Islam, berapa lagi? Nikmat harta berapa, kadang-kadang maka sedap, maka kena kecil manis, kena darah tinggi, kena bertubuh ni tak sudah juga. Sudahnya Islam. Baik. Cerita yang boleh jadi gajah mari ni, lebih kurang yang ada hari tu. Di negeri Arab ni sebelah timur kau selatan apa panggil, ada sebuah negeri namanya Yaman. Sampai sekarang pun negeri itu nama Yaman, ibu negeri itu nama Sana'a. Orang tua kita pergi ke Mekah zaman hari itu guna kapal laut, diberhenti di Adan. Kapal laut ni belayar daripada Port Klang ke Port Sweetenham hari itu, belayar berhenti di Adan. Adan ni satu daripada jajahan negeri Yaman. Yaman ketika itu duduk di bawah pemerintahan Habasyah. Sepuluh ni negeri ni blok komunis, negeri ni blok sosialis, negeri ni blok Amerika, blok Rusia, apa semua sekali. Cerita blok-blok ni zaman hari itu pun dah tu juga. Yaman walaupun negeri Arab, tapi dengan sebab dia bersebelahan dengan Somalia. Somalia tu negeri Afrika, di tengah Afrika ada sebuah negeri namanya Habasyah. Dari segi sejarah manusia, dia kan Habasyah negeri tua dunia. Dalam banyak-banyak negeri tertua di muka dunia, Habasyah, Mesir, Cina ni negeri tua di muka dunia ni mengikut ahli kaji bumi itu, tidak Allah alam lah. Jadi dengan sebab Habasyah ni ketika tu kerajaan dia kuat, dia dapat merintah Yaman. Jadi Yaman ni di bawah taklukan Habasyah. Bila Habasyah takluk Yaman, maka dia lantik seorang gubernur namanya Abrahah. Tu gubernur Habasyah di negeri Yaman. Dalam ramai-ramai wazir-wazir gubernur ni, menteri-menteri gubernur ni, dia sebut bahawa tuan nak suruh negeri kita ni aman makmur, harta banyak, ekonomi kukuh,
kita usaha supaya orang Arab mari berlaku di negeri Yaman ini. Mudah-mudahan orang pakat beri pun berlaku. Cara dia ialah kita ambil apa ni, Kaabah duduk di Mekah ni, tiap-tiap tahun orang pakat ke tawaf apa semua sekali ni, katanya menteri dia, kita ambil usaha buat balik Baitullah ni, buat balik kampung kita, supaya tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun orang pakat ke belakang ke tawaf Baitullah di negeri kita, negeri Yaman. Maka raja ni, Abrahah ni, gubernur ni, keruh askar dia, kata seterusnya 700 ekor unta, apa ni kira 700 ekor gajah, berakak daripada Yaman nak pergi ke Mekah dengan tujuan nak usul ambil Baitullah, tok atas gajah buat balik ke Yaman, supaya tiap-tiap tahun orang pakat pergi tawaf situ pula. Bila tawaf situ pula, image kerajaan kita jadi kukuh, dengan sendiri orang pergi sana agak ekonomi kita kukuh, kerana hak mana pergi tu bawa piti, bawa barang, kalau bawa duit kita beli belah, kalau bawa barang kita tukar barang, batas rate kita panggil sekarang ni, itu jadi apa orang panggil, jadi maju negeri kita. Mana negeri orang belah tu lah, kita mesti buat satu produk penting, ya orang mari belakang pakat beli belakang, maka negeri kita maju. Cerita ni, fikiran ni berlaku ribu-ribu tahun, hari tu pun berlaku dah, iaitu orang Yaman nak suruh orang Arab pergi belakang negeri dia, dan orang tidak Arab pergi tawaf, dia nak pergi cokeh. Sampai separuh jalan, gajah besar tak segi, berhenti sekat jalan, tak cakap nak buat, tak cakap nak apa. Akhir sekali ni, apa nama ni, Abrahah yang menjadi gubernur ni kira orang pergi ke Mekah, beritahu pada Raja Mekah, ketika tu Raja Mekahnya Tok Nabi kita Abdul Muttalib. Al-Muttalib ni orang besar, Tok Kemulu kau, Tok Begawa kau, ataupun Menteri Besar kau, berapa ni istilah lah ni, begitulah dia. Dia berjumpa bahawa, beritahu kepada mereka, apa namanya, wazir-wazir ni pergi jumpa Abdul Muttalib, beritahu kepada dia bahawa kami ramai-ramai ni bukan mari nak perang dah, mari nak ambil ghaniyah. Tak ada apa, dia konsep apa. Kalau konsep boleh penyakit, kalau usik kami ke perang. Tapi kalau tak perang tak apa, kami nak ambil Baitullah ni. Buat pergi ketika tu Baitullah ni tidaklah sebesar hak ada ni, kerana boleh jadi rekod bentuk hak zaman hari tu masih lagi kekal dengan rekod bentuk hak zaman Nabi Allah Ibrahim buat lagi. Kerana Baitullah ni dia buat oleh Nabi Allah Ibrahim AS bersama dengan anak dia, Nabi Ismail AS. Tentu dah tidak sebesar-besar ni, dan batu-batan pun tidak sebesar ni. Ambil batu-batu bukit, Nabi Ismail pergi punggah batu, buat hikayah dia Nabi Ibrahim, susun, jadilah rumah besar mana dalam kitab sejarah memanglah sebut ukuran dia berapa lebar, berapa panjang, tapi tidak sebesar adan. Kerana satu hari Nabi kita sendiri pesan, sebut sungguh pada Siti Aisyah. Dia kata, Aisyah, aku berasa benar nak rombok semula Baitullah adalah ni dia jadi serupa dengan Baitullah zaman tu aku Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi oleh kerana orang Mekah ni baru masuk Islam, maka bimbang takut jadi isu besar, takut jadi satu isu yang menyebabkan hak masuk Islam dah pun mau aku semula, hak tu masuk Islam lagi pun boleh buat isu maknanya. Maka tak jadi. Artinya Baitullah adalah ni memang tak serupa dengan Baitullah zaman Nabi Allah Ibrahim AS tu dan dia. Tak apalah, walau bagaimanapun Abdul Muttalib kata tak boleh, rumah ni tidak rumah hamba. Tu aku nak putus gilah, tapi rumah ni rumah Allah Ta'ala. Cerita panjang ni, oleh kerana rumah ni rumah Allah Ta'ala dan bukan rumah aku, ikut mu lah. Kalau mu nak cokeh juga, mu punya pasar. Akhir sekali terkedi Allah Ta'ala, marilah burung, wa arsala alaihim tarun ababil, mari burung halus. Lo ni boleh jadi burung layar ke berapa panggil tu. Burung ni bawa batu ni, burung mana nak bawa batu sampai ke pekat pecah kepala orang, mapuh gajah-gajah. Tapi oleh kerana barang mukjizat, kita panggil barang keramat, barang mukjizat, walaupun batu ni batu kecil, tapi dah mengandungi qadrat Allah Ta'ala, mukjizat, apa keramat, apa irhas, apa semua berlakulah yang berlaku, iaitu faja'alahum ka'asfin ma'kul, menyebabkan batu ni bila jatuh daripada mulut burung ni, jatuh atas mereka, maka apa nama ni, menyebabkan mereka tu jadi matilah. Ka'asfin ma'kul, menyebabkan mereka itu jadi sebuah rupuk yang kena mamuh. Sebagaimana kita suap rupuk ke mulut lembu tu, dia mamuh walau
apa ni rupuk ni belum pada tinggal segam-megam satu molek, tapi bila kena mamuh di lembu kubah jadi hapah ability, jadi hacu dah ability. Begitulah keadaan orang. Orang hadirin semua, ada orang tafsir bahawa maksud dengan burung, maksud dengan batu ni, batu, burung semua ni disebut sebagai virus, sebagai mikrop, sebagai kuman. Jadi kata dia tahun tu mulai orang Mekah diserang oleh kuman pecah belah, kuman judari, kuman kita apa yang pecah belah ni apa? Cicak pecah belah ni, penyakit pecah belah ni, luruh daging, luruh gapo. Tak ada sejenis penyakit zaman hari tu. Dan sekarang ni alhamdulillah semakin kurang kerana usaha kesihatan ni semakin meningkat. Tapi benda tu berlaku atas dunia ni. Di negeri-negeri tertentu ada penyakit, orang Melayu panggil penyakit pecah belah. Kata orang setengah orang tafsirnya, dia kata hok orang ni mati ni, hok burung sebut batu ni, sebenarnya burung tu merupakan kuman, dan batu-batu ni merupakan virus dia lah. Orang makna diserang oleh penyakit, oleh sejenis penyakit yang kita panggil penyakit pecah belah, penyakit cicak, maka orang tu mati. Orang hok tafsir lagu ni kepada orang tak setuju, dia kata orang ni mudah menyerah kalah. Orang lagu ni orang yang tak suka membesar-besarkan mukjizat. Sebarang benda hok pelik dalam agama kita ni, ada benda yang dipanggil mukjizat, ada yang dipanggil keramat. Kalau benda keluar daripada Nabi, orang panggil mukjizat. Kalau benda tu keluar daripada orang hati Nabi, orang panggil keramat. Macam Nabi Musa bedar laut kulzum, laut merah lah ni, tu bedar dengan tukak dia. Idrib bi'asakal hajar, idrib bi'asakal bahr. Bila Nabi Musa lari daripada Mesir nak balik semula ke negeri dia di Sinai, di Palestin, maka bertembung dengan laut merah. Di belakang dia buat apa ni, perang duk turun, depan dia laut apa nama ni, lalu dia kata inna la mudrakun, habislah kita hari ni, habis dah, depan laut belakang kita ni perang, macam kita ni kena kepik dia ragung lah. Maka Tuhan kata idrib ba'asakal bahr, ya Musa, tukar duk tanganmu tu bedar dengan laut. Fam falaqa fakana kullu firqin qattadul azim. Bila Nabi Musa tu bedar, maka laut tu belah jadi parut tengok, jadi kira-kira air teka tu macam air batu lah, kiri kanan belah, maka menyebabkan Musa lalu. Hak lagunya orang panggil mukjizat. Nabi Musa baik, Nabi Isa baik, Nabi mana-mana pun Tuhan beri belakang seorang apa nama ni, beri belakang mukjizat. Kadang 2, 3, 10, 15 itu terletak atas apa nama ni, hikmah Allah Ta'ala lah wala bagaimana. Jadi orang yang mengatakan, orang setengah orang tak berapa percaya kepada mukjizat ni, dia kata barang ni sebenarnya bukan apa-apa dah. Ini satu serangan penyakit kuman pecah belah yang menyebabkan kamu mati, aku mati. Dan dari segi kata dia, dari segi sejarahnya, inilah yang kali yang pertama negeri Arab dilanda oleh penyakit pecah belah, bukan apa-apa dah. Itu kepada orang yang tak mahu tunjuk mukjizat, orang yang apa namanya mengaji sains tinggi, berdoa hingga siapa dia berasa segala-galanya sains, segala-galanya teknologi, segala-galanya canggih. Tak payah kita doa dengan Tuhan dah, kerana kita reti sendiri. Orang lagu ni memang dia tak berapa terima benda-benda mukjizat. Dia takwil juga, dia tuil juga, takwil juga, tuil juga, supaya benda yang berlaku luar biasa, apa yang mukjizat ni serupa dengan kehendak. Maka bila dalam Quran sebut wa arsala alaihim taran ababil tarmihim bihijarah min sijil, maka dia pusing ikut nak serupa dengan benda yang berlaku atas dunia secara realitinya, iaitu Allah panggil pecah belah. Tapi pada orang yang yakin bahawa dunia ni punya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sendiri menggunakan dua sistem. Satu sistem tu dia guna untuk kita, dia beri untuk kita. Tu dia hak kita panggil ni sains teknologi ni. Hak ni hak Tuhan beri pada kita apa dan mengurus dunia ni melalui sains teknologi. Tapi ada salah lagi peraturan dia pakai untuk dia sendiri. Pakai untuk dia sendiri, tak payah itu, tak payah ini, pakai jadikan innama amru idza arada sya'na an yaquda hukum fayakun. Kerja Tuhan ni bila nak berapa pun dia kata kun, maka jadilah. Kun, naklah kamu berlaku, fayakun, berlakulah. Tak payah guna api untuk panas, tak payah untuk kapuk, untuk putus, dia jadi sendiri. Benda tu apa panggil? Benda mukjizat yang diberi oleh Allah pada nabi-nabi, dan keramat yang diberi oleh Allah pada orang tidak nabi. Jadi kita sepatutnya kita tak usah terima tafsir itu, bukan kita mengaku betul bahawa ini mukjizat ataupun keramat ataupun irhas dia panggil. Sebab itulah
naik setangga lagi. Apa nama ni? Benda ni berlaku tahun Nabi beranak. Tahun mana Nabi beranak, tahun tu berlaku gajah, berlaku cerita gajah ni. Jadi kalau kita kira satu berita yang luar biasa lah, bila berlaku barang ni, berita ni berita luar biasa. Ada benda ni nak berlaku lain lagi hak luar biasa juga, iaitulah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad ni betul-betul membawa perkara luar biasa. Dan luar biasa daripada Nabi Muhammad terlalu banyak lah. Dia sebanyak mana Islam ni bergerak ni luar biasa berlaku. Orang yang hati kerah-kerah macam batu jadi hancur habis, jadi lemah lembut belaka, macam Khalid ibn Walid, Umar bin Khattab. Banyak lagi orang hati kerah-kerah jadi lembut depan Nabi. Ini perkara luar biasa yang tak pernah berlaku belum pada ni. Jadi sebab tu kesimpulan para hadirin semua, ayat ni, surah ni surah cerita. Dia tidak surah berupa hukum apa dak. Surah cerita. Satu cerita yang berlaku zaman dulu, dan cerita ni sangat-sangat mustahak dalam membentuk jiwa manusia. Jiwa kita, jiwa hamba, jiwa adik kakak, jiwa hok mana mari, hok mana tak mari, hok mati dah, hok tak hidup lagi, hok sedang hidup. Semua ni orang belaka, ya kita boleh ubah perangai dia daripada wuduh, pada molek, daripada kedekut kepada murah, daripada penakut pada berani, daripada jahat jadi baik. Kita boleh ubah hati orang, budaya orang melalui banyak sebab, termasuk melalui cerita. Sebab tu kita sebagai pendakwah, sebagai guru, sangat mustahak kita ingat cerita-cerita, kisah-kisah. Dalam Quran ni alhamdulillah lalu banyak kisah-kisah. Kisah yang tu ada hari tu lagi, belum pada tu ada mari tu ada dah kisah dalam Quran sampai lepas pada kiamat. Cerita banyak. Cerita hak belum pada tu ada berlaku ada dalam Quran juga. Cerita hak lepas pada manusia mati, hak lepas pada masyar ada juga dalam Quran. Jadi cerita ni terlalu amat penting kita ingat, kita sebut, dan kita memperguna untuk diri sendiri untuk memperbetulkan keadaan pemikiran orang. Sama ada orang kampung, sama ada orang bandar, sama ada orang bawah, sama ada orang atas, sama ada apa saja pun, bahkan manusia ni dia reka dah cerita. Buat kau pentingnya cerita ni, reka dah. Dan orang lain ni boleh duit banyak kerana reka cerita. Orang panggil buat buku-buku Nobel. Daripada buku Nobel tu boleh fikir dah sekali. Wah, bila dijadikan filem, buat filem pula, kau lagi boleh fikir banyak. Kenapa? Kerana orang tahu cerita ni sangat-sangat mustahak untuk membentuk manusia. Drama, cerita filem, cerita kelakas, cerita wakni, cerita wakni ni, cerita barang putih, cerita tu naik gasi. Ni barang yang dibuat oleh manusia untuk satu tujuan tertentu, dengan tujuan-tujuan untuk membentuk. Kadang-kadang apa ni, cerita-cerita tarik selapik. Ini semua ni cerita-cerita ni sengaja dibuat oleh manusia. Tak tahu bila wujud ni, tapi banyak orang jadi kadang-kadang lembut hati, nangis orang dengar cerita mereka ya. Dalam Islam dia mempergunakan cerita ni sepenuhnya. Cerita syurga, ahli syurga, cerita ahli neraka, cerita orang azab dalam kubur. Nabi kita Muhammad SAW naik ke langit, malaikat Isra Mi'raj, dia turun ke bumi, dia buayak cerita-cerita yang ditengok sendiri mata dia waktu di langit. Banyak orang berkesan, banyak orang menangis, banyak orang menyesal kerana bila dengar cerita-cerita. Terletaklah di atas lidah orang buayak, dan terletaklah di atas pena kalam orang menulis. Itu dia dulu. Sebab itulah orang sanggup belanja berjuta duit untuk buat filem. Kenapa? Nak tarik perhatian orang. Walaupun filem kadang-kadang membawa orang lebih jahat lagi. Membawa orang berzina, membawa orang minum arak, membawa orang beropok, kan duk tiru benda-benda dalam filem. Itu terserahlah pada cerdik bodoh orang yang buat filem. Baiklah, sekali lagi yang sebut. Balik ke kawan kedua. Tuhan sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat ni surah ni dimulai dengan soal. Alam tara, ada kamu tak tengok? Tak kelimah tak tara ni fi'il mudhari' dia panggil madhi dia ra'a yara. Soalnya alam tara, ada kamu tak tengok, ada kamu tak lihat, tak tengok, tak perhati, tak mikir. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifiyah, kaifa ni apa panggil Melayu panggil kaifiyah. Mu tak tengok ke cara Tuhanmu buat pada askar gajah? Ada kamu tak tengok? Tuhan boleh rayak Nabi Muhammad satu masa hari tu belum pada mu beranak lagi tu berlaku satu cerita. Dia boleh kata lagu tu.
Tapi dia tak kata lagu tu, bukan dia soal. Muhammad, tak tengok ke tidak? Tuhan tahu Nabi tak beranak lagi ketika tu. Nabi tak beranak lagi, baru-baru nak beranak tahun tu kan. Baru beranak tahun tu baru. Tapi dia soal juga, tengok ke tak? Jawabnya tak lah, moga hamba tak beranak lagi. Tapi sengaja Tuhan buat lagu tu nak suruh orang mendengung satu mustahak. Mendengung, orang panggil melengung, mikir. Ini perkara mustahak dalam hidup manusia. Tak ada manusia yang tidak melengung. Hak kaya melengung cara kaya, hak miskin melengung cara miskin, hak jahat melengung cara jahat, hak baik melengung cara jahat. Dalam masa kita melengung itulah kita mikir bagaimana nak selesai masalah. Orang kaya nak boleh kat kaya dia banyak masalah. Kadang-kadang orang bunuh diri, kadang-kadang orang tembak dia, kadang-kadang orang ropok orang tu. Orang melengung belah mana cara nak suruh jadi kaya, dan belah mana cara supaya orang tidak colek aku, supaya orang tidak ropok harta aku. Dalam hidup manusia ni memang acak kali melengung. Melengung ni kadang-kadang membawa pada kebaikan dia. Muhammad, orang Mekah ni nampak macam bodoh gitu, takkan dia tidak tahu cerita gajah. Gajah ni lebih besar pada tubuh orang Mekah. Setahu gajah begitu besar dan begitu ramai, dipimpin oleh sebuah kerajaan masyhur, kerajaan Yaman, dibantu oleh kerajaan pusat iaitu Habasyah, pun kalah juga, hancur juga. Ini kalau Mekah dapat ke tubuh besar mana sangat, tak ke besar gajah, besar belah gajah ya. Pedang dia gak apa, senjata dia gak apa sangat, dapat ke pedang tombol lebih. Kalau aku boleh musnahkan askar gajah begitu sekali hebat, takkanlah orang puak-puak Mekah tak reti nak fikir bahawa aku boleh musnahkan Abu Jahal pun aku boleh musnahkan. Tu cara menyuap begitu tu, mudah-mudahan orang dengar apa jawab lalu, iya betul sengerti, jahat sungguh orang Mekah, jahat sungguh kafir Mekah, jahat sungguh manusia tu. Jadi orang Mekah baik, orang Kelantan baik, orang Malaysia baik, orang Amerika baik, orang Eropah baik, paksa kena mikir lagunya nelan setara mana saat kita ni. Tu dia duduk. Itu satu daripada uslubud dakwah, cara berdakwah, cara nak curi hati orang. Kerana dalam tubuh kita ni ada akal dan ada emosi. Ada masa-masa kita ajak orang berbincang, ini kita panggil ajak orang menggunakan akal fikiran. Setengah masa lagi kita tak ajak orang bincang pun, kita guna emosi. Kita kata demo dalam setara mana tak orang tu lebih hadap lagi. Jepun lebih hadap. Waktu Jepun mari tanah Melayu, Tuhan lah punya tahu. Orang dia tapar berapa cukup dia buat, tapi akhirnya hancur dia habis. Allah ni Amerika pula gana. Hamas anu kau kira nak perang orang, tak kira ada dalil tak dalil nak perang. Gagas tahu mana Amerika ni? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya Amerika. Mana gitu. Ya George Bush, George Bush tahu ke tidak atas dunia ni ada gajah begitu besar. Yang musnah dia burung kecil ya. Sama sangat burung. Tayran ababil, burung layang, gonggong, batu kecil. Batu kecil ni kalau atas kita hilang kata pun tak ada apa-apa. Tapi hari Tuhan nak beri kuasa pada batu, nak beri kuasa pada burung, dia boleh hancurkan tajam dengan segala kerajaan gajah. Hancur habis. Dia boleh hancurkan tajam dengan segala kerajaan gajah. Hancur habis. Bosyak mereka kata kalau kita kuasa nak beri nak Tuhan biar Islam ni untuk tanah pegun menerus. Apa ada cik nak kata kita atas Quran baca apa ni kan. Babi tak seronok. Kalau kau tak kemat ya mesti guna Quran ni untuk sebut kerja di dunia. Quran ni sedikit josh ada tajuk expire tak ada, tapi akhir hidup ada. Macam kita beli bagian Latin, dia kata bagian Latin ni mulai keluar kilangnya daripada tahun 2001 dan habis tamat apa ni khidmat apa ni mapak dia tahun 2003. Orang ni begitu juga, barang tengnya, barang kain, kau barang berapa kereta, kau ubat, kau berapa ditulis. Ubat ni berlaku daripada tahun sekian, kesan dia boleh diskat 2 tahun kemudian. Quran ni tak ada tarikh mati, tak ada tarikh expired, tak ada. Tu dia. Yang sebab tu orang baca Quran lah ni, walaupun Quran 1400 tahun dah, tapi kita boleh pergunakan Quran ni untuk menyedarkan orang hak jahat-jahat, orang hak bengi-bengi, orang hak tak dengar kata di sepuluh dia ni Tuhan dah. Kena dengar bahawa gajah besar padamu, maku habis. Mudah-mudahan dia lembut pintu hati. Kau tak lembut sudah beri ni ikut dia lah. Kau tentu mati belakang, kau tentu mati. Manusia ni ada setengah penulis sebut, dia kata Tuhan dia beri rezeki pada manusia ni. Ada hak rezeki cara hak manusia cari sendiri, dan ada rezeki hak manusia tak cari sendiri, tapi dia beri sendiri. Mujur juga Tuhan ni tidak beri rezeki kepada manusia ni dengan kederat manusia saja dah.
Sebab kita kata nak boleh ke ubi ke, nak boleh ke buah durian ke, nak boleh ke apa lagi, nak boleh ke sehat ke, itu dia manusia sendiri. Mu nak kenyang, mu nak suruh mu kenyang ya manusia, mu galalah, mu nanah pandai, mu tanah pandailah aku bertumbuh butir durian tak kuat naik tubik butir, lepas tu pandailah pula aku buat dahan tinggi, lepas tu aku buat tubik bunga. Tapi aku nak tengok mu sendiri seni tu dah mu buat kerja galau tebuk lubang bubuh itu ini, ambil goreng hok tu, gebuh hok ni, kukuh hok ni, hacuh hok ni, maka mu boleh sihat, mu boleh ada kenyang. Cara Tuhan nak beri rezeki kepada manusianya, ada masa dia buat lagu tu dan ada masa dia buat sendiri, tak suruh pada manusia. Supaya kita kata udara ni mujurlah Tuhan buat sendiri. Kalau lok manusia buat udara sendiri, ramai orang-orang yang tak belajar ni, satu orang dia tutup switch udara ni, mati habis kita. Orang-orang yang tak belajar, sebab kita dalam politik lah, politik ni ada A ada B, A bola dengan B, B bola dengan A. Kalau udara ni lock kepada A, dia kunci habis. Kalau switch A ni, apa ni, udara ni habis, orang A mati belakang. Tapi tu wujud juga Tuhan kata, tak apalah, hak ni hak dia aku jaga. Udara ni tak payah mula, pakai aku buat sendiri. Supaya apa? Supaya membalas dengan orang pun, orang tak boleh buat apa kamu. Udara ni ada belakang rumah kita, rumah dia, mana-mana pun ada, boleh nyawa belakang. Kalau tidak begitu, mati habis orang lawan. Jadi hak dia lapar begitu begini, ada cara Tuhan buat. Hak dia nak hidup ada cara. Air dari langit gitu juga, wujudlah Tuhan buat turun air dari langit. Kalau lok pada air ni manusia buat, ni kutip potong habis paip rumah kita. Kenapa? Air hak dia buat. Tapi Tuhan wujud juga air hak taki, hak manusia buat. Air sendiri, sumber air itu mari daripada langit. Dalam perut bumi ni stok, bumi tu dia stok tempat simpanan air, taki air Tuhan buat dalam perut bumi. Nak air lain pada hujan, korek dalam perut bumi, di sungai, di laut, apa semua sekali. Allah, nikmat Tuhan begitu sekali banyak, tapi manusia tak dengar kata, dan sekurang-kurangnya manusia akan dapat lembut hati dia bila dengar cerita Ashabul Fil. So yang keduanya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Soal lagi, adakah, bukankah perancangan mereka itu membawa pada tadlil, menyesatkan mereka sendiri? Perancangan Abrahah nak cokeh ambil Baitullah, rumah aku di Mekah, rancangan dia ni walaupun ada kertas kerja, ada engineer dia, ada mekanik dia, ada berapa di jamiah itu, akhirnya lagu mana? Tadlil, sesak barat, sesak tak jumpa jalan sampai kau mampu habis menjalan. Para hadirin semua perkataan sesat. Dalam pengajian sekular tak ada sesat. Dalam pengajian sekular sains teknologi tak ada orang panggil sesat. Punuh ada, mesin ni punuh, orang tak panggil mesin sesat. Apa lagi, air ni rusak, orang tak panggil air sesat. Guru ni tak pandai mengajar, atau otina ni tak pandai jaga anak, orang tak panggil orang tina sesat, guru sesat. Sesat ni hanya dalam pengajian agama, nak beritahu kepada kita bahawa hidup atas muka dunia ni, mu turun rumah pagi ada jalan, kamu jalan, tapi jalan ni suk mana? Suk kedai, suk di pejabat, suk di rumah sains, suk situ, suk sini. Ada so lagi jalan menuju ke suk dia pada masyar. Jalan hak suk daripada masyar ni mu tak reti. Kalau pada masyar pun mu tak reti, dalam kubur pun mu tak reti, hak yang retinya aku. Dengan sebab tu Tuhan ayat apa nama ni, wahadainahun najdain, dalam ayat dia sebut wahadainahun najdain, aku tunjuk pada manusia ni dua jalan. Dua jalan yang terang menerang, sebagaimana Najdun. Najd ini tanah tinggi, tanah tinggi, seperti kita kata anak bukit tu Arab panggil Najd. Tuhan kata di atas dunia ni aku buat dua tanah tinggi, yang kedua-dua jelas, iaitu al-khair wa syarru, jalan menuju kebaikan, jalan menuju pada kejahatan. Al-jannatu wa nar, jalan menuju ke syurga, jalan ke neraka. Syurga neraka ni begitu sekali jelas, tak ada orang yang tak tahu. Kerana aku beri pada dia mata untuk baca Quran, beri telinga untuk dengar orang mengajar, beri otak untuk mikir. Tak ada orang atas dunia ni hak bodoh. Kalau ada juga beranak kecil lagi bodoh, hak tu tak apa, minta solusi. Hak tu pandailah aku buat, aku pandailah aku peru akhirat kelak. Mana sekiranya ada manusia di muka dunia, beranak-beranak tu butuh lalu, pekak lalu, tak ada otak betul, tak apa hak tu.
waktu tak syurga neraka. Idakkan kita ni dia suak makan nasi, ya dia mati tak ada apa akhirat kelak. Pandailah Tuhan buat kita suruh patah tadi. Tapi selagi ada manusia ada muka dunia, ada mata sepuluh kita, ada telinga molek sepuluh kita, ada otak sepuluh kita, maka pandailah kita mikir mana jalan syurga, mana jalan neraka. Kerana kedua-dua ni Allah Ta'ala beritahu pada manusia jok zaman tu ada pas Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mati pun Quran ada. Tak nak buat musuh, nak bakar Quran, buat lain. Nak tulis Quran salah, betul lain. Akhir kenapa manusia bukan ramai orang hafal Quran, mu hafal aku hafal. Akhir sekali nak buat Quran salah, orang boleh betul semula. Buat cetak Quran apa ni, bakar Quran pun buat lain pula. Boleh yang demikian. Kalau turut juga jalan tak betul, arti nampaklah kita ni pandai-pandai nak pergi akhirat ni melalui cara sendiri. Akhirat ni kita tak tahu kenapa, kita boleh pergi melalui Quran, melalui hadis. Kalau kita reka cara sendiri, sah dah reka kita menuju ke jalan sesat. Jumpa dengan neraka, jumpa dengan azab Tuhan, jumpa dengan zabaniyah, jumpa dengan tok nak apa semua sekali. Sebab itulah alam yaj'al kaidahum fi dhalil, bukan kau tidak ya Muhammad, segala tipu daya mereka, segala perancangan mereka jumpa dengan sesat belaka. Sebab tu kita walau belah mana tinggi sains teknologi pun kita mesti kembar sama, kelapik sama dengan ajaran Quran. Ajaran Quran ni merupakan asas yang kita panggil akidah. Nak jadi sains, kau nak jadi ahli sains, kau teknologi, kau nak jadi apa, jadi gigilah. Kerana segala dunia ni Tuhan buat untuk kita. Baki lagi biar tentu arwah teknologi kita ni hala ke syurga, hala sains kita ni hala ke neraka. Sebab itulah kita tak boleh tinggal agama. Dia sibuk dengan SAR, saya dua ni apa ni, sebulan dua ni SAR sekolah agama rakyat. Nak mampu aku kata dok gapo. Mu nak kata orang ni kata mampu, aku kata dok tak ada ni aku pada otak pun juga. Tidak kata dengar ikut umum kata dok, mu pada otak, aku ada otak, mu kata hak mu aku fikir, aku kata hak aku mu fikir. Itu cara Islam, cara persaingan hidup. Walau la daf'allahu an-nas wa ma'dhum illa fasadatil ard. Tuhan sengaja buat manusia ni daf'un. Sistem alam ni menggunakan sistem daf'un. Daf'un mana tolak menolok. Hak ulun panggil persaingan. Mu kata lagu tu, aku kata lagu ni. Lepas tu orang lain dengar, mau fikir lagu mana hak molek. Tu waktu lah. Jadi maksud sesak ni kena ingat molek tu. Dan cara orang ni Tuhan guna kaedah tipu. Semua ni tipu diri sendiri. Wa arsala alaihim taran ababil, Allah Ta'ala lepas atas mereka itu burung yang banyak, burung halus, kata orang burung layan ke Allah alam lah. Tarmihim bijaratin min sijil, burung ini melempar ke atas mereka membawa batu daripada sijil. Sijil ni yang ingat lagi waktu yang belajar dengan Allah irham Tuk Khurasan. Tuk Khurasan ni orang Kabul, orang Afghanistan. Mari ke Kelantan ni menega jual kain, yang tujuan nak pergi ke Mekah. Mula-mula dia duduk kota Hapi bandar harta dia kota, dia mari di Kelantan, tapak dia Kapus Sirih dekatnya kota Darul Naim lah. Ambo itu dia Tuhan jadi guru dia, jadi apa Allah jadi anak murid dia. Ambo mondok di masjid dia. Lala ni orang buat masjid baru, masjid Maulana panggil. Jadi waktu baca sijil ni, dia kata sijil ni bahasa Arab yang mu'arrab, bahasa yang diarabkan, bukan bahasa Arab, bahasa Farisi. Sijil asal dia sanggil, sanggil maknanya batu kerah, batu yang kita panggil batu tanah lembek, kita bakar sebab batu jokong tu memang batu lagu ni batu keras. Payah nak acuh. Jadi Allah Ta'ala royak batu yang aku beri pada burung gonggong ni, batu dia buat daripada sijil, daripada sanggil, daripada batu kerah. Jadi bila batu kerah kena tegak, sakitlah, mati ke diri. Waja'alahum ka'asfin ma'kul, menyebabkan Allah Ta'ala jadikan mereka seperti rumput yang dimamah hancur. Ini cerita-cerita lagu ni para hadirin semua perlu sangat kita kemuka pada masyarakat. Capu-capu cerita lain, mudah-mudahan masyarakat akan terbentuk pikiran dia. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada buku baru berarti semua. Buku ni ilmu Surya, murah benar ilmu Surya ni. Buku baru pendirian ni Abdul Aziz, bahagian Baygot satu perkataan Inggeris yang diguna oleh setengah penulis buat satu artikel dalam Syekh Sain baru ni,
Jadi nak sebutnya orang Islam ni, pejuang Islam ni bahasa jenis baygot. Bahasa ini tak dengar kata orang. Dan dia kata begitu, tak begitulah. Payah bahasa golongan Islam. Maka dia orang ni guna perkataan baygot. Ambo jawab orang ni, orang Islam ni bukan baygot. Orang Islam ni jenis orang megang ada dalil. Mana-mana orang yang megang seperkara ada dalil, kita tak boleh kata baygot ke dia. Orang baygot ni orang jenis tak ada dalil. Bila-bila tak ada dalil pun buat juga. Balas-balas ke diri dengan orang. Kenapa? Kita ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Bila kita pegang sekarang hak akidah ke ibadah ke politik ke berapa ada nas, maka kita mesti i'tasimu. Tuhan sendiri pesan wa'tasimu bihablillah wa tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa tafarraqu. Mu kena bergantung, mu kena kerabat. I'tasimu maknanya kerabat, gantung kerabat dengan tali Allah. Allah Ta'ala waya Islam ni ibarat tali sutah tu dari langit. Mu kena gantung molek. Wala tafarraqu, jangan pecah. Maknanya kalau tak gantung molek sah dah pecah belah. Pecah belah orang Melayu, pecah belah orang Arab, pecah belah orang Islam ni berpunca daripada masing-masing berasa pandai aku pada Quran. Maka mu caramu, aku cara aku menyebabkan pecah belah habis. Jadi orang Islam diminta bergantung kuatnya Quran ni. Orang tak panggil baygot, orang panggil iktisam, orang panggil iltizam, orang panggil komitmen. Kita pemimpin-pemimpin duk ajar sangat supaya kita mesti iltizam. Iltizam tu lah. Iltizam tu kerana kita ada poin. Kalau tak ada poin, baygot lah. Jadi orang yang tak setuju dengan syaitan, tak setuju dengan Islam ni, dia kata orang Islam ni baygot. Bahasa dia ni tak dengar kata. Tak dengar kata guano, moga aku dengar tak kata Tuhan. Kata Tuhan yang kata mu mana baik? Mana cerdik Tuhan kamu? Gitu duduk. Jadi buku ni dia keluar hari ni, tolong beli. Sampai itu apa namanya, bayar cetak, harga cetak lah kita. Baik diguna untuk balik baca sah kan.